warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian apresiasi buat pengerusi majlis, kombinasi keintelektualan kehakiman bervisi. Seterusnya saudara dan saudari pendukung wacana wawasan negara. Bab kata orang tidak kenal, maka tidak cinta. Maka ayolah kita terus bercinta. Dengan maudhu syarahan saya yang berbunyi, rokok elektronik bukan sekadar wap air. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, frasa rokok elektronik boleh didefinisikan sebagai peranti elektronik yang mengandungi nikotin dan berperisa. Manakala frasa bukan sekadar wap air merujuk kepada di dalamnya bukan sahaja mengandungi wap air semata-mata, malah mempunyai implikasi tersurat dan tersirat jika diamalkan. Secara holistiknya, rokok elektronik bukan sekadar wap air boleh ditarifkan kepada penggunaan rokok elektronik atau vape dalam kadar yang berlebihan, membawa padah dan kerugian besar kepada masyarakat, mengandungi pelbagai aspek. Persoalannya, apakah kesan dan kemudaratan rokok elektronik kepada umat? Bagi mengupas segala persoalan, 3 pragmatik perdana akan saya hidangkan buat santapan minda anda semua. Sidang penonton yang penuh santun. Pragmatik pertama, rokok elektronik diamalkan menjejaskan kesihatan. Nikmat kesihatan merupakan anugerah yang berharga dan membolehkan manusia menjalani kehidupan dengan lancar, lebih-lebih lagi untuk beribadah kepada Allah SWT dengan sempurna. Namun, manusia sering alpa. Nikmat kesihatan dipersia, rokok elektronik dicuba sehingga menyebabkan ketagihan sepanjang masa. Rokok elektronik mengandungi nikotin yang menjejaskan perkembangan otak, kegagalan pernafasan, sakit jantung sehingga menyebabkan kematian. Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Maksudnya, dan janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa menasihani kamu. Tular baru-baru ini, seorang pengguna peranti elektronik yang bernama Muhammad Faris Ikhwan berkongsi kisah dan kesan buruk yang dialaminya di laman Facebook. Beliau mengalami masalah sukar bernafas gara-gara komplikasi pada paru-parunya yang dikenali sebagai spontaneous pneumothorax dan bahagian dada kanan yang terpaksa ditebuk oleh doktor. Beliau menasihati orang ramai agar menjauhi rokok elektronik dan sentiasa beringat sebelum kena. Persis peribahasa, mencegah lebih baik daripada mengubati. Terbuktilah bahawa rokok elektronik menjejaskan kesihatan diri. Warga Dewan penggerak wawasan. Pragmatik kedua, ketagihan rokok elektronik pendorong jati diri anak bangsa yang kronik. Jati diri merupakan elemen penting yang perlu diterapkan dalam diri belia hari ini kerana mereka merupakan generasi harapan bagi menerajui negara pada masa hadapan. Akan tetapi, kita lihat remaja hari ini. Mereka tanpa segan silu menggunakan peranti elektronik secara terbuka di tempat awam, berasa bangga dan mengatakan menghisap vape akan kelihatan lebih matang. Hal ini jelas akan meruntuhkan nilai moral dan jati diri mereka. Usahlah kita menghabiskan usia muda dengan perkara yang sia-sia yang akhirnya akan membawa kerosakan kepada diri sendiri. Sabda Rasulullah SAW, "Igtanim khamsan qabla khamsan, syababa qabla haramik, wa sihhatika qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faraghika qabla syuklik, wa hayatika qabla mautik." Maksudnya, jagalah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Muda sebelum tua, sihat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit dan hidup sebelum mati. Hadis riwayat Nasa'i dan Baihaqi. Memetik akhbar Kosmo bertarikh 25 Julai 2022, Persatuan Pengguna Pulau Pinang mendakwa peningkatan 2 kali ganda penggunaan rokok elektronik dalam kalangan wanita muda dan pelajar sejak akhir-akhir ini dan berada pada tahap yang membimbangkan.
Hadirin, jika perkara ini tidak dibendung, pasti akan membawa kemudaratan yang besar dan menggoyahkan kemenjadian jati diri dan sasiah anak muda hari ini. Jelaslah bahawa ketagihan rokok elektronik memberi implikasi besar kepada kerosakan jati diri anak bangsa. Sidang saksi bermisi. Pragmatik ketiga, rokok elektronik disedut penyebab institusi keluarga yang merosot. Ibu bapa merupakan tunjang dan aspirasi utama keluarga yang menjadi tonggak kepada kemajuan dan ketamadunan bangsa. Akan tetapi, kita lihat ibu bapa pada hari ini, mereka tidak mengambil peranan penting dalam menjaga anak-anak mereka dengan sebaiknya. Tahukah anda kisah yang menyayat hati sepasang suami isteri tular di media sosial kerana memberikan anak mereka yang baru berusia setahun 9 bulan menghisap rokok elektronik di sebuah rumah di Taman Sahabat Jaya, Batu Cave pada 2 Mei 2021 yang lalu dan dihadapkan ke Mahkamah Session. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan ahli keluargamu dari api neraka. Terbuktilah bahawa rokok elektronik menjadi faktor kepada keruntuhan institusi keluarga yang bermoral. Hadirin yang dikasihi, dalam sejarah peradaban manusia, Empire Rome jatuh selepas zaman pemerintahan Alexander the Great kerana kebejatan akhlak rakyatnya. Dan janganlah sejarah ini berulang kembali di negara kita apabila masyarakat menerapkan budaya vape yang merosakkan akidah dan agama. Konklusinya, ayolah hadirin, kita berganding bahu dan membantras rokok elektronik agar masyarakat yang sejahtera dan maju percaya direalisasikan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.